Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Untuk sesi kali ini, saya akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan beberapa contoh pengiraan berkaitan dengan signal, iaitu fokus kepada unit step dan juga unit impulse. Contoh-contoh ni kerap ditanya di dalam peperiksaan akhir. Jadi harap dapat semua bersedia dan fokus kepada setiap contoh yang diberikan. Inilah contoh yang akan saya kongsikan. Okey, kita ada beberapa contoh, iaitu yang pertama example 1.1. Okey, plot the following continuous time signal. Ada dua soalan. A, xt sama dengan 5t. B, xt sama dengan eksponen alpha t ut alpha greater than 0. Kita mulakan dengan example yang pertama. Okey, example 1.1. Plot the following continuous time signal. Xt 5t. Ini soalan basic yang melibatkan macam mana kita nak lukis signal yang pertama, iaitu signal xt sama dengan 5t. Yang ini perlukan asas matematik. Okey, jadi cara dia macam mana? Yang pertama adalah kita gantikan nilai t dengan apa-apa nilai. Okey, contoh dia kita ganti dengan t sama dengan 0. Okey, bila kita ganti t sama dengan 0, jadi kita masukkan ke dalam nilai xt. x0 sama dengan 50. Okey, jadi kita akan dapat x0 sama dengan 0. Maksudnya pada t sama dengan 0, xt sama dengan 0. Okey, seterusnya kita gantikan nilai seterusnya. Kita gantikan dengan nilai t sama dengan 1. Kita boleh ganti dengan apa-apa nilai saja yang kita nak. Okey, contoh x1 sama dengan 51. Okey, jadi kita dapat x1 sama dengan 5. Okey, jadi bermaksud kat sini pada t sama dengan 1, xt sama dengan 5. Okey, kita juga boleh test. Contohnya t sama dengan 2. Okey, x2 sama dengan 52. Jadi x2 sama dengan 10. Bermaksud pada t sama dengan 2, okey, xt sama dengan 10. Okey, kita nak teruskan dengan nilai-nilai lain pun boleh. Cukuplah setakat ni sebab ini pun kita dah nampak bentuk graf macam mana. Kalau tengok dari segi equation pun xt sama dengan 5t. Okey, itu pun dah menunjukkan bahawa ini adalah graf linear. Okey, kalau daripada asas matematik ini adalah graf linear. Jadi kita lukis paksi. Okey, kita lukis paksi. Okey, paksi x adalah t, paksi y adalah xt. Jadi pada t sama dengan 0, xt sama dengan 0. Okey, 0. Okey, ini poin yang pertama. Okey, pada t sama dengan 1, katakan sini adalah 1. Okey, xt adalah 5. Okey, katakan sini 5. Jadi kita akan dapat dekat sini. Dan pada t sama dengan 2, okey, t sama dengan 2. Jadi xt sama dengan 10. Katakan sini 10. Jadi kita akan dapat di sini. Okey, ini dah menunjukkan ini adalah graf linear. Okey, kita boleh teruskan juga dengan 3, 4, 5. Tapi kita dah dapat agak macam mana grafnya. Graf ni dia akan linear terus. Okey, itu adalah example A. Kita pergi pula kepada example B. B, xt sama dengan eksponen alpha t ut alpha greater than 0. Example B, soalannya xt sama dengan eksponen alpha t ut. Okey, di mana alpha dibagi greater than 0. Okey, ya. Macam yang telah kita pelajari, bila alpha sama dengan 0, okey, dia bermaksud graf itu dia growing exponential. Ini adalah equation untuk exponential. Jadi alpha greater than 0, dia adalah growing exponential. Okey, jadi kita tahu grafnya adalah kalau bentuk eksponen, okay, kita ada t
kita ada xt. Ni semua orang tahu, maksudnya basic kepada graf eksponen, graf dia berbentuk lengkung lengkung ke atas. Jadi ini adalah growing. Jadi bila growing, okey, bentuk dia macam ni. Okey, ini adalah graf xt eksponen alpha t ut. Example 1-2. A continuous time signal xt is shown in figure 1-1. Sketch and label each of the following signal. Soalan bagi 4 operation di sini untuk kita selesaikan daripada signal xt yang diberi. Jadi kita perlu cari macam mana signal xt setelah melalui operasi-operasi ni. Okey, kita mulakan dengan A. Okey, kita pergi kepada example 1-2. Okey, a continuous time signal xt is shown in figure 1-1. Okey, dia ada bagi signal 1-1 iaitu satu signal xt. Dia memang diberi dalam bentuk macam ni. Okey, soalan dia sketch and label each of the following signal. Jadi dia soalan minta untuk kita sketch dan juga label each of the following signal based kepada operation ni. Kita ada 4 operation ni. Okey, kalau kita revise balik apa yang telah kita belajar, okey, kita ada beberapa operation yang melibatkan signal-signal ni. Okey, contoh dia kita ada xt tolak 2, x 2t, xt per 2 dan juga x negatif t. Jadi macam mana signal yang asal ni, original signal ni, kita nak ubah mengikut operation ni. Okey, ni cara-cara dia. Jadi boleh tengok. Okey, jadi kita pergi kepada yang pertama A, operation xt tolak 2. xt tolak 2. Bila kita tengok xt tolak 2, ini melibatkan operation shifting. Okey, kita tengok kalau tolak 2 atau tambah 2, ini adalah shifting. Macam mana cara kita nak tahu output dia macam mana? Okey, jadi yang pertamanya adalah step yang pertama, kita ambil t tolak 2 ni. Kita ambil t tolak 2. Okey, dan kita samakan dengan kedudukan di awal dan di hujung bentuk signal ni. Okey, contohnya t tolak 2, kita ambil dekat sini 4 sama dengan 4, dan satu lagi t tolak 2. T tolak 2 adalah sama dengan 0. Kita cari nilai t, maksudnya nilai t selepas shifting. Okey, nilai t selepas shifting. Jadi t tolak 2 sama dengan 4, jadi t adalah sama dengan yang dipindah pergi sini, jadi dia jadi 6. Okey, dan untuk t tolak 2 sama 0, jadi t adalah sama dengan 2. Ini adalah kedudukan signal, okey, selepas shifting. Okey, jadi maksudnya kedudukan barunya adalah, kita lukis balik graf tu. Okey, xt setiap paksi mesti dilabel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Okey, bila shifting dia tidak melibatkan amplitude signal, dia hanya melibatkan dia punya range of t sahaja. 1, 2, 3. Okey, jadi pada kedudukan asalnya pada kedudukan kosong ni, okey, t tolak 2 dia menyebabkan signal tu dia shift daripada 0 kepada 2. Jadi nilai 0 dia akan berpindah shift kepada 2. Okey, sini kedudukan baru. Pada kedudukan 4, asalnya 4, okey, selepas shifting kedudukan baru dia adalah 6. Daripada 4 dia ke 6. Okey, ini kedudukan baru dia. Jadi bentuk dia masih sama, iaitu 3, dan ini adalah kedudukan barunya. Okey, saya harap semua faham. Seterusnya macam mana pula keadaan signal x2t. Okey, seperti yang kita dah belajar pada session yang lepas, x2t adalah menunjukkan scaling. Okey, jadi macam mana cara dia? Ni pun sama, konsep dia sama. Okey, cara dia kita ambil kedudukan awal dan juga kedudukan akhir ni, scaling. Okey, jadi contohnya kita ambil 2t sama dengan kedudukan awal dia tadi, depan sekali adalah 4. Okey, ini kedudukan ni 4. Okey, dan satu lagi 2t juga, kedudukan awal dia adalah kedudukan akhirnya adalah 0. Jadi kita salin balik 0. Jadi kita cari nilai t. T sama dengan, okey, 4 bahagi 2 kita dapat 2. T sama dengan 0. Ini adalah kedudukan terakhir dia, kedudukan selepas scaling. Okey, jadi kita lukis balik graf tu. Macam mana graf dia? Kita lukis paksi T xt. Jadi 0, 1,
1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Okey, asalnya 4, dia berpindah jadi kedua. Asalnya 4 di sini, dia berpindah kedua. Okey, ni kedudukan baru dia. Asalnya kosong, okey. Bila scaling, okey, dia jadi kosong juga. Ketinggian yang sama pada XT sama dengan 3. Okey, ini adalah signal baru untuk X2T. Ini adalah kedudukan baru untuk X2T. Okey, kalau kita revise balik dalam session yang lepas, bila darab, okey, dia punya range of T akan mengecil. C, XT per 2. Jika kita tengok T per 2, dekat sini kita dapat tahu ini juga adalah scaling. Dan konsep pengiraan dia juga sama macam yang soalan A dan B tadi, iaitu kita mula-mula kita salin T per 2 dan kita ambil kedudukan yang asal, contohnya 4. Sama juga T per 2, kedudukan yang ke belakang adalah kosong. Jadi sekarang ni kita cari nilai T. T sama dengan 4/2, 8. T sama dengan kosong. Ini adalah kedudukan baru untuk signal selepas scaling. Jadi kita lukis paksi dia balik. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sebab nilai paling tinggi 8. Okey, T. Jangan lupa untuk label setiap paksi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, jadi kita ambil pada asalnya T sama dengan 4. Okey. Selepas scaling, T baru adalah 8. Okay. T kosong. Kedudukan baru dia masih juga kosong. Dan ini adalah graf selepas scaling. Seperti yang telah diterangkan, T per 2 adalah scaling. Ya. Pada sesi sebelum ini, saya dah terangkan sekiranya bahagi scaling ini dia bahagi dengan nilai yang nilai sebarang nilai nombor. Jadi ni range untuk T ni dia akan bertambah ataupun dia akan berkembang. Okey, ini adalah signal yang baru untuk XT. Soalan D adalah X negatif T. Okey. X negatif T, prinsip yang sama kita pakai. Ini adalah negatif T, ini melibatkan inverse. Sama, kita buat yang sama. Negatif T sama dengan kedudukan asal 4. Negatif T sama dengan kedudukan asal adalah kosong. Jadi T sama dengan negatif 4. T sama dengan kosong. Macam mana grafnya? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Sebab kita sampai negatif 4. Okey. XT 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. T. Okey, pada kedudukan asalnya 4, setelah inverse dia dapat negatif 4. Asalnya 4, di sini dia inverse dia dapat negatif 4. Okey. Pada kedudukan kosong dia masih juga kosong. Dan ini adalah kedudukan baru, iaitu dia inverse. Okey. Jadi ini adalah graf untuk inverse. Saya harap semua faham. Untuk example 1.3, a discrete time signal xn is shown in figure 1.2. Sketch and label each of the following signal. A, x n minus 2. B, x 2n. C, x negatif n. Dan D, x negatif n tambah 2. Di mana pada soalan ini original signalnya iaitu xn diberi pada figure 1.2. Untuk soalan A, iaitu A x n tolak 2, bagi signal discrete kita perlu buat setiap satu-satu nilai n. Manakala kalau untuk continuous time signal, kita hanya buat di belakang dan di hadapan signal saja, dah ikut balik bentuknya. Tapi untuk discrete, kita perlu buat satu-satu kerana kita kena tahu setiap kedudukan nilai n
apabila melalui sesuatu operation. Okey, jadi untuk A X N tolak 2, seperti kita tahu, ini adalah shift. Bila ada tolak 2 ataupun tambah, dia akan shift. Jadi cara dia sama juga macam cara yang kita buat pada continuous time signal. Okey, jadi kita buat satu-satu. N tolak 2. Okey, kita samakan dengan, kita mulakan dengan kosong kat sini. Sebab yang belakang ni sama saja. Jadi kita mulakan dengan kosong. Jadi N adalah sama dengan 2. Seterusnya kita buat pada 1. N tolak 2 sama dengan 1. N adalah sama dengan 3. Manakala N2, iaitu dia punya nilai Xn adalah 2. Jadi N tolak 2 sama dengan 2. Jadi N adalah 4. Next, N tolak 2 sama dengan 3. N sama dengan 5. Untuk N tolak 2 sama dengan seterusnya 4. 4 dia punya amplitude adalah 3. Jadi N sama dengan 6. Dan yang terakhir kita buat N tolak 2 sama dengan 5. N sama dengan 7. Okey. Yang 6 pun kita nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa, sebab yang ni dia sama dengan 5. Jadi kita ikut balik dengan 5. Okey, kita dah tahu sekarang nilai signal, nilai kedudukan N setelah operation. Jadi kita lukis balik graf ni balik. Okey, kita lukis paksi dulu. Okey, kita lukis paksi. Okey, 1 2 3 4 5 6 7. Okey. Sama macam yang kita buat sebelum ni. Nilai amplitude untuk shifting dia tidak berubah. Dia tak berubah. Yang berubah hanyalah kedudukan nilai N sahaja. Untuk asal N sama dengan kosong, dia bergerak kedua, iaitu pada N kosong, Xn dia adalah kosong, dia bergerak kedua. Pada N asalnya adalah 1, amplitude dia 1, dia bergerak ketiga. Dia bergerak ketiga, tetapi dia punya amplitude adalah 1. Xn nya adalah 1. Pada N sama dengan 2, asalnya N sama dengan 2, dia punya amplitude adalah 2. Dia punya Xn adalah 2. Jadi dia beranjak kepada 4. Okey, dia balik ke 4, amplitude dia 2. Pada N asalnya N adalah 3. Okey, dia beranjak kepada N5. N3 dia punya amplitude adalah 3. Okey, untuk untuk N4, dia punya amplitude adalah 3. Dia beranjak kepada 6. Okey, 3. Okey. Next, untuk N5, amplitude dia kosong, dia beranjak kepada 7. Amplitude dia kosong. Jadi untuk 6 pun sama, kita ikut saja. Okey, kita ikut saja. Okey, jadi ini adalah signal selepas operation shifting bagi graf Xn. Kita teruskan dengan soalan B, X2N. Okey, macam mana kita nak buat untuk X2N? Okey, step dia sama macam tadi. Kita ambil 2N tadi. Okey, kita ambil 2N dan kita kena buat satu persatu kepada setiap nilai N. Okey, contoh dia kita ambil 2N sama dengan, kita ambil yang kosong dulu. 2N sama dengan kosong. Jadi N sama dengan kosong. Okey, kemudian yang kedua kita ambil pada N sama dengan 1. 2N sama dengan 1. N sama dengan 1/2. Okey, seterusnya N sama dengan 2. 2N sama dengan 2. N sama dengan 1. Okey, kemudian kita buat yang ketiga, iaitu dengan amplitude dia Xn ni 3. Okey, 2N sama dengan 3. Jadi N sama dengan 3/2. Lepas tu kita buat yang 4 pula. 2N sama dengan 4. 2N sama dengan 4. N sama dengan 2. Okey, kemudian 5. 2N sama dengan 5. N sama dengan 5/2. Okey, kita ambil sampai
n sama dengan 5 saja. Yang 6 tak perlulah sebabnya dia kosong sama dengan 5. Okey, daripada nilai output dan nilai output signal baru yang kita dapat ni, jadi kita buat graf yang baru. Kita bikin graf yang baru. Okey. Sama macam tadi, paksi y, paksi xn, paksi y adalah xn. Xn yang baru. Okey, jadi kedudukan asal n sama kosong, dia tak berpindah ke mana-mana, dia still kekal kosong. Okey, kosong dekat sini masih dia punya amplitude pun kosong. Okey, pada kedudukan 1, amplitude dia 1, okey, dia berpindah kepada setengah. Okey, saya buat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berpindah kepada setengah. Maksudnya dekat sini 1/2. Okey, dia naik sebanyak 1. Okey, dekat sini. Okey, kemudian pada 2n sama dengan 2. Okey, pada kedudukan 2 ni dia berpindah kepada 1. Yang 2 ni berpindah kepada 1 dekat sini, iaitu dengan amplitude dia 2. Okey, amplitude dia 2. Kita buat sini 2. Okey. 2. Okey, alright. Yang seterusnya bila kedudukan 3 dengan amplitude 3, dia berpindah kepada 3/2. 3/2 1/5. 1/5 dia pindah dekat sini. Okey. 3/2. Itu dengan kedudukan 3. Okey, jadi kat sini tarik ke bawah. Okey, dan pada kedudukan 4 dia berpindah ke 2. 4 dia punya amplitude 3, dia berpindah ke 2. Sini. Okey, di sini. Sama tinggi dengan yang ni. Okey, seterusnya 5. Yang kelima ni dia beranjak kepada 5/2. 5/2, 5 bahagi 2, 2.5 dekat sini. Okey. Di sini 5/2, iaitu dia punya amplitude kosong. Kosong di sini. 6 pun kita boleh agak lah, dia akan kat sini. Sama jugalah dengan yang lain-lain pun dia akan berada pada kosong lah. Jadi inilah jawapan untuk soalan B kita. Okey. Dan kita juga ada seterusnya, next question. Soalan seterusnya iaitu C. Kita ada C iaitu X kuasa negatif N. D, kita ada X kuasa negatif N tambah 2. Jadi kedua-dua soalan ni saya serahkan kepada anda semua untuk anda buat. Nanti saya akan minta anda semua untuk sharing dengan kawan-kawan semua. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Jadi macam mana dengan soalan tadi? Okey, kita baru pergi beberapa contoh. Okey, saya harap untuk contoh yang tu semua boleh faham dan boleh ikut, sebab kita akan pergi kepada contoh yang lebih advance. Dan video ini ada sambungannya untuk contoh yang lebih advance itu tadi. Okey, jadi harap semua boleh teruskan dengan contoh yang seterusnya. Okey, jadi semua boleh pergi kepada video yang seterusnya.